Salam hormat, berita pagi Sarawak edisi Ahad 6 Februari bersama saya Bumawin. Kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak yang lepas menunjukkan rakyat yakin terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng. Timbalannya, Datuk Amar Douglas Sugambas berkata GPS ternyata berupaya menyampaikan mesej kepada rakyat bahawa pilihan raya memberi ruang dan hak kepada mereka untuk memilih pemimpin yang mampu membawa kestabilan dan kemakmuran kepada Sarawak. Datuk Amar Douglas menjelaskan ternyata rakyat Sarawak masih mempercayai GPS dengan kemenangan besar 76 dari 82 kerusi Dewan Undangan Negeri. Walau bagaimanapun katanya kemenangan itu seharusnya perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab oleh GPS dan wakil rakyatnya dengan memberi khidmat terbaik kepada masyarakat. Tambahnya pemimpin yang telah dipilih perlu mendapatkan maklum balas rakyat untuk mengetahui keperluan dan harapan pembangunan yang mereka inginkan, terutama di kawasan masing-masing. Oleh itu, antara fokus pembangunan GPS katanya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat luar bandar melalui pelbagai program yang telah dan sedang dilaksanakan ketika ini. Datuk Amar Douglas berucap pada Majlis Penghargaan PRN ke-12 Dun Saribas bagi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Cawangan Bakong, Ubar dan Rimbas Ili di Sepauh. Majlis turut dihadiri Adun Saribas merangkap Menteri Muda Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Razis Hitam. Syarikat Penerbangan Tambang Murah Singapura Scoot Tiger Air Private Limited atau Scoot akan memulakan operasi 2 kali seminggu bagi laluan terus dari Republik itu ke Miri pada 23 Februari ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pihaknya telah menerima surat rasmi yang mengesahkan perkara itu daripada syarikat penerbangan tersebut pada Khamis lepas. Datuk Seri Lee dalam satu kenyataan menjelaskan kaunter Scoot di lapangan terbang Miri sudah siap dan bersedia menguruskan pengembara serta penumpang bagi laluan itu. Tambahnya, penerbangan bagi laluan itu kini dibuka untuk tempahan kepada orang ramai dan pengembara boleh terus ke laman sesawang syarikat berkenaan di www.flyscoot.com. Beliau berkata ketika ini Scoot mengendali penerbangan dari Singapura ke Kuching sebanyak 3 kali seminggu dan sudah tiba masanya untuk syarikat penerbangan itu beroperasi dari Singapura ke Miri serta sebaliknya kerana Miri merupakan pintu masuk ke bahagian utara Sarawak. Jelasnya ini juga merupakan manifestasi keyakinan syarikat penerbangan itu serta perbadanan besar yang lain terhadap Sarawak terutama dari segi kemudahan yang boleh ditawarkan oleh Miri kepada pemain industri besar sebagai destinasi pelaburan pilihan khususnya bagi industri minyak dan gas di Malaysia. Pesakit kanser di Sarawak yang memerlukan bantuan kewangan bagi rawatan boleh memohon daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah menjelaskan satu panel juga akan ditubuhkan untuk menilai jumlah bantuan yang diperlukan pesakit bagi meringankan beban rawatan kanser. Datuk Seri Fatimah menambah, kos rawatan merupakan antara 4 daripada isu utama kanser di Sarawak selain kurangnya kesedaran, stigma masyarakat dan pemeriksaan lewat, terutamanya kanser payudara dan ovari. Beliau memaklumkan borang bagi bantuan kewangan tersebut boleh diperolehi daripada semua pejabat JKM di seluruh negeri. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada majlis menyalakan lampu di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun bersempena sambutan Hari Kanser Sedunia di Kuching. Bangunan Dun tersebut dilimpahi cahaya berwarna-warni sebagai simbolik sokongan kepada kesedaran kanser dalam kalangan masyarakat Bumi Kenyalang terutama di kawasan awam. Baik, sementara itu Datuk Seri Fatimah yang juga Ketua Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB memaklumkan Perhimpunan Agung 3 tahun sekali Parti PBB ke-15 dijadual berlangsung di Kuching dari 17 hingga 19 Jun depan. Katanya serentak dengan perhimpunan itu mesyuarat bagi sayap wanita dan pemuda adalah pada hari pertama perhimpunan tersebut.
Sehubungan itu, Dato' Sri Fatimah turut mengingatkan ketua di peringkat ranting dan cawangan yang telah diarahkan mengadakan mesyuarat bermula sejak Selasa lepas perlu selesai diadakan pada atau sebelum 15 Mei ini. Pada awal bulan lepas, Presiden PBB Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dilaporkan berkata PBB akan meminda perlembagaan parti itu pada perhimpunan berkenaan bagi membolehkan sayap baharu untuk golongan belia ditubuhkan. Sayap berkenaan dikhususkan kepada ahli parti berumur antara 18 hingga 28 tahun. Jadikan amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kita mendepani COVID-19. Amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pensanitasi tangan. Pakai penutup separuh muka bila perlu keluar dari rumah. Sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu lain ketika berada di kawasan tumpuan awam. Jangan bersalaman dan bersentuhan dengan orang lain. Dan seboleh-bolehnya, elak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum disanitasi. Amalan ini penting dalam kita menjalani kehidupan seharian agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Baik, berita seterusnya. Kes baharu akibat jangkitan COVID-19 di Sarawak melonjak kepada 42 kes malam berbanding Jumaat dengan 22 kes yang dilaporkan. Menurut kenyataan media harian, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daripada jumlah tersebut, 23 kes merupakan kategori 1 tiada bergejala dan 19 kes adalah kategori 2 dengan bergejala ringan. Daerah Kuching merekodkan kes tertinggi iaitu 17 kes, diikuti daerah Sibu 9 kes dan Miri 8 kes. Manakala Lunduk mencatatkan 3 kes, Bintulu 2 kes, sementara itu daerah Lawas, Kanawit dan Song mencatatkan masing-masing dengan 1 kes. JPBN turut memaklumkan tiada kluster baharu dan tiada kes kematian dilaporkan semalam. Usahawan kek lapis di Miri diseru untuk mempelbagaikan corak dan inovasi dalam kaedah pembungkusan sebelum dijual bagi menarik minat pelanggan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Adam Yee, memberitahu keunikan corak kek lapis serta keenakan rasa kek lapis itu mampu membuat pembeli menempah berulang kali sekaligus meningkatkan ekonomi usahawan terlibat. Adam Yee yang juga Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri berharap usahawan kek lapis khususnya kaum wanita terus menggambling usaha bagi menghasilkan kek lapis yang lebih versatile selain dijadikan sebagai salah satu produk pelancongan di Miri selain dapat menjana pendapatan keluarga. Beliau berucap merasmikan pertandingan kek lapis premium anjuran Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak Cawangan Daerah Miri Lutong di Miri. Beliau dalam pada itu menyeru agar lebih banyak lagi program sumpama itu dianjurkan oleh badan bukan kerajaan bagi menggalakkan lebih ramai wanita berkecimpung dalam pelbagai aktiviti keusahawanan sekaligus membantu mereka meningkatkan pendapatan masing-masing terutama ketika pandemik COVID-19. Seramai 14 orang peserta menyertai pertandingan sehari itu. Sebanyak 14 saman pelbagai kesalahan telah dikeluarkan menerusi operasi Samseng jalanan di Jalan Sultan Tengah di Kuching pada Jumaat lalu. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmond Bajah, antara kesalahan melibatkan tiada lesen memandu, tiada nombor pendaftaran dan cukai jalan tamat tempoh. Dalam pada itu, 2 orang lelaki tempatan berumur 14 dan 17 tahun ditahan bersama motosikal mereka di lampu isyarat Jalan Sultan Tengah dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching untuk tindakan lanjut kerana melakukan aksi Superman dan bersaing sesama sendiri. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Op Samseng jalanan akan dilaksanakan secara berterusan bagi mengesan pemandu atau penunggang yang memandu atau menunggang secara berbahaya dalam usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya.
Persatuan Pickleball Sarawak dengan kerjasama Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan sedang giat mempromosikan dan memperkenalkan sukan pickleball ke bahagian lain di Sarawak selain mencari pemain berbakat mewakili negeri ini ke kejohanan bukan sahaja di peringkat tempatan, malah bertaraf antarabangsa. Presidennya Delima Ibrahim memberitahu persatuan itu telah ditubuhkan tahun lepas turut merancang untuk mengadakan bengkel secara percuma bagi tujuan tersebut. Delima Ibrahim menjelaskan sukan tersebut adalah gabungan sukan seperti badminton, tenis dan pingpong masih lagi baru bagi masyarakat di negeri ini dan ia perlu diketengahkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sesi latihan sukan tersebut di Miri. Beliau dalam pada itu berharap sukan itu akan dijadikan salah satu sukan yang akan disenaraikan dalam sukan Olimpik seawal tahun 2028 nanti. Ketika ini, sambutan mengenai sukan itu di Miri adalah menggalakkan dengan mempunyai sehingga 100 pemain setakat ini. Oh, it's a very awesome sport and everybody loves it. And it was introduced by Mr. Farah Chu, the MPA president, to Miri in 2019. When we started the project Pickleball Go, we was in 2019 and it's only a few of us, it's our only family members. But now it has grown into a very big family. Kalau kita dah berumur, tak dapat main tenis, badminton, bagus main pickleball. Macam saya kan, senang. Sebab 4 orang main kan, tak ada main single. Kemudian, you boleh main dengan saudara you yang masih kecil, tengok. Yang besar ni, tengok. Kita boleh main dengan dia. Jadi senang. Baru recently ni, I even built my own pickleball court dekat kampung. So, I introduce all the village kids yang budak kampung dekat Batu Lapan, kampung Usaha Jaya. They come to play at my kampung court for free. So now I want to introduce because yang budak-budak ni kita terpaksa kan introduce to the kids, then maybe they can become the future champion lah. Baik saudara, sekian berita Pagi Sarawak edisi Ahad 6 Februari. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam sejahtera, jumpa lagi.